Cantik. Apa di dalam kalimah la ilaha illallah itu? Dengar semua nak ada, kita berkongsi pada hari ini. Dulu dia pernah cakap sama saya. Dia cakap, la ini kalau pada diri kita apa hasilnya. La ini pada Tuhan apa. La ini pada salat kita apa. Cantik. Lagi teruskan. Ilaha ini apa sama diri kita. Ilaha ini apa pada Tuhan kita. Ilaha ini apa pada salat kita. Illa pun demikian begitu juga. Allah pun begitu juga. Baik, itu pada istilah bahasanya. Ya. Pada pengertiannya di mana letaknya la pada kita, la pada Allah. Ini pengajian guru-guru terdahulu. Pengertian dulu, la ini pada diri kita ialah kita. La ini pada salat kita ialah berdiri kita. La ini pada Tuhan ialah nama kita. Teruskan. Ilaha ialah hati kalau sebab kita. Ilaha tempat ruku kita. Ilaha nama hati kita pada dia. Namanya ilaha. Ilah. Teruskan Anda. Cantik lagi. Ilah pada kita nyawa. Pada ruku sembahyang kita ialah sujud. Pada Tuhan namanya ilah. Sama dia. Duduk. Kalau di salat kita, Allah itu duduk kita. Kalau sama kita rahasia. Kalau pada Tuhan namanya Allah. Itu saja dia sampaikan. Baik. Itu saja ya kalimah syahadah. Lagi rahsia solat kah? Rahsia diri kah? Dari diri ini tidak jauh. Dia beritahu sama saya 4 saja. Titik atas bunyinya A. Titik bawah titiknya I. Titiknya alif bunyinya U. Namanya itu Allah. Itu diri kita. Sebab dia kata yang kita lahir ini ke dunia, mana kawan kita dari sana, itu juga dibilang kawan kita kembali. Boleh Anda bagi tahu siapa kawan kita? Tak payah rahsia. Nanti ada buka lagi rahsia lebih besar sebaliknya. Siapakah sahabat kita yang datang itu? Dia cakap
satu temunding kita, Hmm. satu apa panggil itu tali Tadi pusat. Tadi pusat ya. ketiga kita. Hmm. Jadi dia bilang kalau ingat mengenali diri tentang diri kita, itulah dia bilang. Cuma 3 itu kita, dan kita habis dipotong. Sebelah kena bawa, sebelah kena kita bawa, ada bekasnya. Habis sudah situ. Tidak ada dia beri nama. Sekalian alam ini bilang. Hanya itu saja detik itu. Satu. Hmm. Ada lagi Nanda rahasia-rahasia yang tersembunyi? Yang tinggi-tinggi, yang Kalau dalam-dalam. bagi saya tidak ada, sudah dia beritahu sama saya. Sebab itulah dia bilang penaksian 2 alam. Ialah alam langit dengan bumi. Semasa itu penaksian nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hmm. Jadi kalau bagi saya tidak ada sudah daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada kita berdua air. Hanya itu saja dia sampaikan. Dari Baik. segi salat, Sholat. sebab mustahil kau dia bilang tidak tahu. Kau kerja ini kau tidak tahu. Apa yang kau berdiri, apa yang kau ruku, apa yang kau sujud, Hmm. apa yang kau duduk. Hmm. Sebab kita dia bilang sebagai waris dari cucu Adam. Dahulu dia bilang masa itu dijadikan 4 ini anasil, tidak ada menyembahnya. Jadi kita waris Adam. Maka itulah 4 anasil itu. Hmm. Berdiri, ruku, angin, sujud, air, duduk, tanah. Hmm. Jadi asal dari Muhammad, akhir juga namanya Muhammad. Jadi 2 ini, Muhammad dengan Nur Muhammad. Hmm. Apakah berbeza 2 itu? Tidak ada sudah bejaan Muhammad dengan Muhammad. Hmm. Baik, dengan ada semua daripada riak, apa nama, ikan di air, kita sudah tahu jantan betinanya, ya. Daripada gaya bahasa, daripada gaya ilmu, kita dah dapat ukur sedalam mana tinggi seseorang, tingginya ilmu seseorang. Terima kasih Nanda Abu. Ya.
ya, karena memberi rahsia ilmu guru-guru terdahulu. Ya, Ananda Ya, coba bagi sedikit selama ini menimba ilmu sudah berapa guru, ya, apa kefahaman tentang pendapat ayahanda tadi, pendapat ayah Abu. Coba berapa guru sudah bertemu ini selama umur ini? saya dengan tuan guru bisa kira 2. Dengan guru-guru lain? Guru-guru lain hanya guru fiqh saja, guru tentang syariat saja. Jadi boleh cerita setakat mana penerimaan, setakat mana apa nama duduknya kefahaman ilmu bapa tadi. Setelah saya analis selama 8 tahun, Allah Akbar. saya beli buku ini 2014 dan saya baca dari mula sampai akhir. Masa itu buku hijau dan merah. Buku Cahaya di Atas Cahaya. Buku itulah yang saya rasa kena di hati lah. Saya berkenan membaca pada waktu itu. Dan Beli di mana? Di Karamusing? online melalui pos Dari siapa? Oh, dengan siapa? Tuan Guru Muda. Oh, Muhammad Ismadi. Yusmadi. Ismadi. Ya, Tuan Guru Muda. Jadi saya order. Sekejap, ada buat air. Ada buat air. Saya nak pergi beli ya. Baru pergi beli. Sini siapa? Ada ke? Tidak apa-apa, tidak haus juga nih. Okey, silakan anda. Daripada pembacaan itu, Jadi setiap rangkap muka surat saya baca, saya perhalusi, saya kaji siang dan malam. Bekerja pun saya ingat-ingat dia punya maksud. Setiap apa yang Allah. ayah anda kata, setiap uraian itu saya kaji dan saya perhalusi satu persatu. Sampai saya tidur pun selepas bangun pun masih lagi terngiang-ngiang dalam pikiran Terbawa. dalam tempo setahun tuh. Benarkah nih begini? Kalau betul ya Allah tunjukkan. Jadi di samping saya membaca tuh saya pun mengupas video-video Tuan Guru Haji Syari dari mulanya sampai habisnya selama 2 tahun. Allah. Saya kaji juga satu persatu. Hanya dengan buku kuning itu. Ya, buku kuning. Jadi saya ambil Al-Quran. Saya tidak puas hati deh. Saya ambil Al-Quran, saya selidik satu persatu, adakah yang ayah anda cakap nih, ada ayatnya di dalam Al-Quran yang dia maksudkan. Jadi saya pun menganalisis atau mengkaji juga. Allah Akbar. Jadi hati itu makin membara, maksudnya makin shock. Sampai sekarang pun belum lagi pudar itu shock dia. Masih lagi dalam keadaan membara. Jadi sampailah ke peringkat wahdatul wujud. Dan selepas wahdatul wujud tuh rangkap yang terakhir saya baca guru mati. Selepas guru mati itu macam memang dah poin tuh memang situ sudah. Maksudnya saya dah paham benda. Sampai tak boleh cakap. Maksudnya hanya Paham. mengikuti kehendaknya. Kalau nak jalan ke kiri, ke kanan ke pun tidak dapat dibuang. Maksudnya dia sentiasa. Ada biasanya merasa kenyang sama tidak kenyang. Begitulah perasaan selama 4 tahun macam tu. Jadi saya masih tidak puas hati. Saya masih lagi mengikuti melalui follower
Tuan Guru ini Haji Syari ini melalui Facebook, dan Tuan Guru ini pun sampai ke Jawa Barat dan poin yang paling jelas tuh ialah maksud percakapan tuh tidak berubah. Maksudnya apa ya, motif dan isi yang disampaikan tuh tidak berubah, baik dari segi Al-Quran dan hadis selama 4 tahun. Jadi ke 5 tahun tuh saya follow hadis, saya coba ambil hadis-hadis yang sahih, ada mungkin yang hadis tidak sahih, ada yang bercampur. Contohnya hadis tentang Nabi Allah Muhammad pergi ke Gua Hira dan dia mendapat wahyu yang pertama, nah silap saya, melalui Jibril. Dan 5 tahun itu memang tergoncang sudah hati saya tentang itu. Nabi Muhammad sampai dia bungkus, dia buka dia punya, ibarat dia buka dia punya selimut. Lalu dia pun bergegar dan dia berjumpa dengan istrinya, pamannya. Dia tidak percaya, ya Warakah tuh. Lalu yang menjadi poin besar tuh, pakciknya Warakah tuh seorang Nasrani kalau tak silap saya, dan seorang Kristen, tapi dia tidak ikut. Dia mengiyakan, tapi dia tak ikut. Iya, dia tak ikut. Jadi saya paham di situ, walaupun dia berbeza, tapi dia pun pernah juga belajar tentang Injil. Maksudnya tidak jauh juga. Cuma dia tidak ikut saja, dia tidak tertarik lah. Maksudnya dia di situ Nabi Allah Muhammad ini sampai dia pun sendiri tidak percaya, betulkah apa yang Jibril katakan dengan dia tuh pada waktu itu yang dia dapat wahyu pertama tuh, yang dia bilang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Tapi saya tengok video Tuan Guru Haji Syari ini, dia punya uraian tuh lebih dalam dan lebih syok lah. Maksudnya sampai paham, ke peringkat paham tuh lebih paham lagi. Jadi sampai yang ke tahun 6, 7, 8 sampai sekarang inilah masih lagi, alhamdulillah. So, ya, digabung dengan pelajaran ayah saya, mungkin dari segi perbuatan dia ada, sebab dia melalui sholat, tapi dia lebih fit lagi dengan pemahaman Tuan Guru Haji Syari. That's why saya buat 3 garis untuk saya punya pemahaman, yaitu tanda tangan dengan tidak lebih daripada waliyatalattaf, maksudnya di tengah-tengah, di antara itulah penengah Al-Quran, maksudnya di tengah Al-Quran, dan penambatnya memang saya ambil, sengaja saya letak macam tuh untuk saya gandingkan dengan pelajaran Tuan Guru Haji Syari, maksudnya hati yang lemah lembut. Sampai di situ sajalah. That's why saya ambil itu poin tinta merah tuh di tengah-tengah. Semua dia buat itu ada muslihatnya, ada dia punya rahsianya. Begitu telitinya budak ini, dia bukan saja baca, dia membaca. Bukan saja dia selam, dia menyelam. Selam lain, selam setakat letak macam ni berselam, tapi kalau menyelam dia ke dasar. Baca semua orang baca, tapi membaca. Ya. Jadi terima kasih anda, seorang anak muda yang anda tertarik. Ya, selalu kita pesan, belajar setinggi mana pun ilmu agama, jikalau membelakangi guru dan ibu bapa, tak payahlah menuntut tinggi-tinggi.
pembohong dan penipu. Tetapi tengok 2 sampul surat. Satu bapak, satu ayah. 3 garisan tanda tangan. Siapa budak ini? Kita bukan tengok ilmunya. Ilmu awak baca buku bolehlah cerita. Awak pernah dengar kan boleh cerita. Tetapi yang ilmu 98%. Kita belajar sifat 20 lah. Belajar hakikat solat. Itu baru 2% ada. Tak usahlah tunjuk pada yanda. Baru 2%. Mana 98? Budi bahasa. Betul anda? Ya. Yang kita belajar nafi isbat ini 2% ada. Tajwid lah lulung lidah. Baru 2% je puasa lah. 2-3 hari baru buka pun baru 2%. Mana 98? Budi pekerti. Ya. Baik, terima kasih anda. Baik. Kita tak usah banding-bandingkan ilmu, melainkan semua benar. Ya. Awak sekolah tadika kan? Benar pada tahap tadika. Awak sekolah menengah kan? Benar. Awak universiti kan? Benar. Tak ada pun yang tak benar. Benar pada tahap awak. Torikat benar. Tahap dia. Syariat benar pada tahap dia. Makrifat benar pada tahap dia. Jadi semuanya benar. Tak ada yang salah. Tak ada yang salah. Semuanya benar. Orang buta mengenal gajah. Dapat di perut dia kata tempayan. Gajah macam tempayan. Dapat ekor gajah macam tali. Dapat gading gajah macam lembing. Salah ke? Perut apa? Perut gajah kan? Ekor gajah. Gading gajah. Ada dia kata gading unta. Jadi engkau berbenar. Semuanya gajah. Cuma tinggal lagi sebahagian. Engkau ekornya, engkau perutnya macam tempayan, engkau gadingnya tidak menyeluruh. Tapi benar. Bagi orang yang celik, dia tengok cara menyeluruh. Jadi dia tidak, orang yang nampak menyeluruh dia tak salahkan. Betul? Benar, dia pun bercakap gajah bukan? Cuma bahagian perutnya, perut gajah. Gading, bahagian gadingnya, gading gajah. Benar tak? Benar. Macam mana orang yang lihat seekor gajah? Dia membenarkan semua ilmu. Ya, membenarkan semua ilmu. Tetapi dia tahu 4. Dia tahu keseluruhan. Dia tahu keseluruhan. Jadi anak anda, tanyalah ilmu yang keseluruhan. Yang terbuku di hati pada malam ini. Yang dalam-dalam, yang tinggi-tinggi, yang sulit-sulit, silakan. Kita bagi orang muda dulu ya. Nak tanya apa? Seperti mana yang saya sudah kaji selama 8 tahun tuh. Saya tidak jumpa pun diri saya ini orang yang berilmu. Itu poinnya pertama. Kalau ditilik dari mata kasar, mungkin saya pandailah menulis atau Buat khat. ya buat kad, buat pilihan warna. Sungguh pun begitu, dia cuma tulisan saja ataupun warna saja. Terima kasih. Ada apa nih? Vitamin. Vitamin C. Mahathir minum tu. Oh, ayah pun dapat. Maka dia bukan senang. Okey, satu lagi nak ada.
kalau di lain hari. Kalau nak makan ubat, jangan guna air yang botol tutupnya warna putih. Oh, warna biru. Dan kalau boleh elakkan daripada minum Warna putih. botol tutupnya warna putih. Tengok air biru kan. Hmm. Warna putih ini air yang boleh menetralkan segala ubat. Oh. Itu maka kita minum tak jadi. Tengoklah akan saintis, tengok akan YouTube semua. Betul kan? Ini obat, dia netralkan. Makan obat, minum, dia netralkan, tak jadi obat tu. Dia air ni tak cukup H2O, sepatutnya dia ada benda yang ini hanya untuk menghilangkan dahaga je. Sehingga Tapi ya. Ya, betul ni. So kita gocok-gocok obat ni tak jadi dah obat ini. Kalau di YouTube satu ilmu yang Jangan itu, makanya dia lain, beza harga. Misal kata kau makan Panadol, kau minum ini. Tak Panadol jadi. tu apa? Ni dia warna Tidak putih nanti ubat yang kau makan. Ada keluar di YouTube ni. untuk hilang dahaga boleh lah. Ada gaya. tapi air biasa di rumah ya boleh. Boleh. Jangan yang ni lah. Air yang di tepi jalan yang tu boleh. Hmm. Yang kita tapis kan, yang Oh. masuk duit itu boleh. Yang tapis boleh. Ini tak boleh. Ini tak boleh. Yang tapis di rumah tu boleh. Tak ada Masuk dia masalah. putih. Kau tukar biru lah. Penutup. Sebab apa ya? Memang dia ada tak cukup dia punya bahan itu, dia jadi macam air ni kan. Berapa sen ni? RM1, RM1.20. RM1. Tapi kalau yang dah tambah madu, berapa harga dia? Mahal lah. Air sama kan? Tapi bila campur racun, berapa harga dia? Bagi Nilai. free pun tak nak. Air sama, tapi kandungan dia tu berbeza. Air sini kan, buah madu berapa harga dia? Bubur burung sarang walik berapa lah? Mahal sikit lah. Kalau bubur racun berapa harga dia? Dia Bubur minyak hitam kereta berapa harga dia? Oh, tak ada. Itu mana air sama tapi nilaian dia tak sama. Okay. Tapi bukan kata mengecil belilah. Kita tak tahu. Yang pun dulu hantam juga. Ya. Okey. Habis di situ anda yang dikasihi. Dengar semua. Biarpun berulang kali kita dengar. Ilmu makrifat ini berbeza dengan ilmu-ilmu syariat. Ilmu fiqh. Jikalau ilmu syariat, ilmu fiqh kita belajar, lagi lama belajar, lagi tinggi. Lagi lama belajar, lagi pintar, lagi cerdik. Tapi kalau ilmu hakikat makrifat, lagi banyak belajar, lagi bodoh. Lagi banyak belajar, lagilah dungunya. Tambah bodoh. Tambah bodoh, tambah bodoh, tambah tak reti. Tambah miskin, tambah merendah diri. Ini terbalik kan? Duit ada pun tak berkira. nak kisah semua. Tak kisah. Anggap bodoh artinya. Hmm. Orang cerdik sayang duit. Orang bodoh tengok orang sapu sampah pun sedekah. Beli baju harga 60. Tawar. Kuranglah apa? 55 lah cik. Dia bagi 65. Baju 60 minta kurang. Oh tak boleh pak cik. Tak apalah saya bagi 65 kata dia. Tapi dia bayar 65 ringgit. Cuba bayangkan. Tak ke bodoh? Jumpa anak-anak kecil. Bagi duit. Ya Allah. Orang makrifat ini memang bodoh anak dia. Nak tahu orang mengaji makrifat, bodoh tu lah. Ya, betul. Tak ada saudara marah pun dia bagi duit. Dia tolong tengok orang apa nama rosak kereta. Ui, kalau tak dapat tolong menangis. Tak dapat berhenti brek ni kan jalan raya besar highway menangis. Umpama bodoh tak? Bodoh. Jumpa batu di jalan Tidak apa? mencari keuntungan. Ya. Jikalau saya tak ambil orang lain langgar macam mana? Sanggup noh jalan kaki Orang pergi pun pergi pelik kadang-kadang. buang tayar-tayar yang pula tayar lori tercabut kan. Jikalau motor langgar, kalau kereta rendah langgar, sanggup mempergadaikan nyawa untuk Tak lihat. ada kereta aksiden. Dah lah aksiden selekoh. Kita duk bincang lagi di kereta. Ada kawan tu pakai motor, Ya. dia parkingnya motor.
Ada dia lori rosak sana, dia ambil kon lori rosak sana. Yang tak bayar dia pergi jauh jalan kaki tu. Dia letak. Ya, dia parking motor besar dia tu. Dia tengok ada lori rosak sana. Dia pergi ambil yang kon lori rosak yang tidak bahaya tu. Yang jalan dulu. Dia berjalan kaki pula tu. Nak tuju ke Selekor tu. Panah lagi. Bodoh tak? Bodoh. Itu orang makrifat. Jadi benar nak dia. Kita orang makrifat ini lagi belajar, lagi bodoh. Lagi tidak. Duit dia tak simpan dalam hati. Dia simpan di tangan. Kalau simpan di hati tak akan keluar punya. Simpan duit di tangan. Habis. Lebih RM1 2. RM1 2 tak apa. Tak apalah. Ni lebih pak cik. Tak apa. Terima kasih. RM20 6 kali sebut terima kasih. Ya, itulah. Okey, lagi Ananda Abu nak tanya apa? Kalau saya adalah tanya, coba hal ini ibarat juga kita tengok cermin. Itulah dia bilang, lihatlah dirimu. Jadi kita ini kebanyakan dia bilang dia tidak sempurna. Apa ini tidak sempurna? Sedangkan kita ini sudah begini. Jadi mencari ilmu, dia bilang saya ini kurang ilmu. Adapun ilmu ini seperti kita cakap tadi itu, ilmu PK ini meluaskan, makin banyak belajar makin banyak kepintaran. Jadi betul kau punya cakap tadi, kalau nenekku dulu dia tidak kira duitnya, dia tidak. Kalau nenekku dulu pergi memancing, dia tidak perlu jual ikan. Sedekah. Kalau dia ada lauk, itu pun ada lauk. Saya tanya, kenapa nek tidak jual? Kan kau mau dapat duit. Duit itu hanya sini saja. Kita memperbanyakkan simpanan kita. Dia cakap. Bodoh, jadi bodoh kan? Ya. Jadi itulah dia bilang, ilmu syariat, ilmu tarikat, ilmu hakikat, ilmu makrifat. Jadi makrifat ini dia cakaplah dulu itu pengenal Tuhan itu susah kita miliki. Dia cakaplah, oh begitukah sebenarnya. Jadi itulah dibilang, kalau kita mengingati dia memang kita bodoh kita. Kalau kita mengingati Allah tu bodoh. Bodoh kita, memang kita bodoh. Allahu Akbar. Dia cakaplah, tapi saya tidak tahu apa maksudnya itu. Kalau ingat Allah tu bodoh. Itu ulama tahu. Apa sebab? Kebodohan dia bilang. Kita mencari ingat. Tapi dia kata kalau lagi ingat, lagi kebodohan, lagi bodoh. Ya, tapi kalau kita tidak menyelami, kita kata dia pula bodoh. Kan? Yang mengata bodoh tu bodoh. Nah, dia pun cakap itu. Macam mana kita barang tiada boleh ingat barang yang ada? Kita ni barang tiada. Barang mati. Nak ingat barang yang hidup. Tak mampu. Itu makanya barang siapa ingat kepada Allah tu orang bodoh. Tapi yang buatkan kita subhanallah itu orang torikat. Memang dia mencari dalam buah tasbih. Dia ingat Allah ada dalam tasbih. Subhanallah. Minta maaf orang torikat.
Subhanallah, subhanallah. Dia mencari Allah dalam tasbih, mencari Allah dalam mulut, mencari Allah dalam bunyi, mencari Allah dalam bilangan. Ya. Ada ke Allah dalam bilangan? 80,000. Habis kalau sebut sekali bukan Allah kah? Kena 80,000 buat Allah jadi Allah. Nah, begitu. Tapi benar, dia jalan dia benar. Tetapi yang mbak kata apa ayah kah? Nenek perempuan. Laki-laki. Oh, nenek laki-laki. Datuk lah. Barang siapa ingat kepada Allah bodoh. Pada tahap dia benar. Siapa yang ingat siapa? Seumpama kita nak ingat Allah. Akal makhluk paling lemah. Ya. Di antara makhluk Allah. Tak boleh kita ingat Allah. Melainkan untuk ingat Allah, Allah yang mendatangkan ingatan kita untuk ingat Allah. Jadi jika Allah yang mendatangkan ingatan, siapa ingat siapa? Nah, siapa ingat siapa? Dia ingat dirinya sendiri. Bukan kita nak ingat Allah. Tak boleh. Jadi anda setuju, benar. Akan nenek Ananda Abu berita benar. Orang yang ingat Allah itu orang bodoh. Tapi kalau dengar kepada kita mengaji ilmu syariat ini, ya sesat ini. Ada pula ingat Allah. Bodoh. Orang nak cari ingat Allah. Kita solat, kita berzikir, nak ingat Allah. Tiba-tiba kamu cakap ingat Allah bodoh. Kan? Sesat tadi. Tok nenek sesat ni. Kita semua nak cari ingat kepada Allah. Dia pula kata ingat kepada Allah bodoh. Tengok. Sebab apa dia orang faham. Macam Syekh Qadir Al-Jalani lah. Ramai orang berpuasa itu sesungguhnya dia berbuka. Ramai di kalangan di antara berbuka itu sesungguhnya ia berpuasa. Tengok. Ada pula dia kata kita puasa ni sebetulnya tak puasa. Nanti berbuka tak puasa lah. Yang tak puasa telah puasa. Ya Allah. Bodoh kan Syekh Qadir Jalani? Sama dengan nenek anda. 2 kali 5. Iya. Ramai orang berpuasa tak puasa. Yang tak puasa itulah puasa. Macam mana tadi? 2 kali 5. Inilah bahasa-bahasa orang dua-dua nak. Itulah dia. Nak Saya ingat pun kepada tertawa Allah. juga sama dia. Nak ingat kepada Allah. Allah yang bagi ingat kepada kita untuk ingat kepada dia. Jika kalau Allah yang mendatangkan ingat siapa anda siapa ingat siapa? Begitu ya. Baik, anda Tok Ketua, lama anda tak dengar Tok berita kan. Mudah-mudahan Tok isteri Ketua selamat. Ya, kita ingat kita beristeri muda. Ingatlah isteri boleh jaga kita. Kita umur tua. Macam Tok Kenali. Tok Kenali Hamzah di Sungai Buloh. Isteri dia muda. Jadi cita-cita dia, mudah-mudahan dia tua esok bini dapat jaga dia. Apa bini dia pergi dulu? Tok Kenali Hamzah. Jadi Tok Ketua pun begitulah. Isteri pergi dulu. Tinggallah seorang-seorang. Ingat kita pergi dulu. Tapi jangan putus asa. Memang kita sedih, kita kecewa orang yang kita sayang. Tapi apa boleh buat? Tulisannya sudah sampai di situ. Semalam, 2 hari lepas, Ayanda pergi melawat sahabat, dulunya doktor medik. Kemudian bertanya lagi kepada seorang sahabat namanya Bustamam. Dia sakit COVID, koma. Doktor kata dah tak ada harapan kerana yang lain mati. Pasang tiup ini 3 bulan, suara dia lain, tak kenal, tak cam dah suara dia. Tetapi kuasa Allah hidup, boleh bercakap lagi. Tapi sakit lah dia cucu. Sampai berdarah-darah. Dah 3 bulan sini, berapa lama nak sembuh tu? Suara lain. Tapi nak kata apa? Allah bagi dia pulih seperti sedia kala. Cuma suara lah. Kerana lama sangat. Wire duduk di dalam tu rosak. Dia punya peti suara. Jadi anda pun begitulah. Allah bagi panjang umur. Tok Ketua berapa? 80 lebih? Kalau dikasih terbalik 37. Tapi kalau lurus
73. Muda lagi. Muda lagi. Muda lagi. Boleh pasang satu ni. Apa satu, dua apa boleh? Ada pula satu. Jangan merendahkan darjat. Betul juga tu kan. Kalau kita kira takkan dua terus kan. Dari satu pergi dua. Semua itu tulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Cerai ke, kahwin ke, mati ke, bukan urusan kita. Kita tak nak pun Allah bagi. Ya. Kita Ya. minta pun tak kena bagi. Tak dapat. Kita ikutlah apa yang Allah bagi. Baik Tok Ketua, nak tanya apa pada malam ini, nak panas balik apa yang barang sejuk, silakan. Kalau ada. Tapi saya ada hairan juga sama orang ini, orang-orang dulu seperti nenekku tuh. Iya. Dulu saya dia bilang kau jalan sudah nih, saya bilang iya. Bila kau jalan, saya bilang besok. Hmm. Boleh tak pergi rumah saya dulu? Hmm. Kau turun dari sana rumah. Dia cakap lagi sama saya. Dia berapa tahun di sana? Dia bilang 1 tahun. Kau tak boleh pulang 1 tahun. Saya bilang kenapa? Kalau kau limpas dari 2 tahun, saya tiada sudah. Kenapa begitu jauhnya diorang sudah tahu? Hmm. Itu saya heran. Baik, meringkaskan cerita anda. Memang ada orang sebegitu. Ada? Ada orang sebegitu mengetahui bila meninggal 100 hari sebelum, 3 bulan sebelum, setahun sebelum, seminggu sebelum. Ada begitu. Ramai. Aku Kalau tanya kita lagi. Ah, iya, Aku iya. tanya lagi. Kenapa Nek kau boleh tahu begitu? Adakah benda-benda itu? Atau adakah tanda-tanda itu? Kematian? Dia cakap 2 kali sudah jumpa saya. Wih, boleh jumpa kah? Boleh jumpa kah? Ada boleh jumpa begitu kah? jumpa masa bila? Macam dia yang orang datang itu untuk menjemput dia Apabila sudah 2 kali. mau meninggal lah, maksudnya ada tanda datang maksudnya. Ada, Ada benar, begitu. benar. Ada secara 2 kali. nyata. Jika kau 2 tahun di sana, 1 tahun ini kau tidak dapat pulang. Tapi jangan kau limpas daripada 2 tahun. 2008 Benar. dia meninggal dunia. Hilang saya. Tapi dia last beritahu saya. Kau ambillah seremin. Jadi saya ambil seremin. Begitu. Dia cakap sama saya. Hmm. Ambillah seremin. Jadi apa yang anda faham tentang cermin? Teramat besar rahsia di sebaliknya. Diperlihat. Apa yang kau nampak sekarang ini? Dia cakaplah. Saya bilang akulah. Saya cakaplah. Hmm. Aku. Jika kau dia bilang ikut yang kau tidak kenal, pasti kau takut. Hmm. Tetapi kalau kau sudah kenal, kau tidak takut. Tak payah lagi kau takut. Cantik Jangan bahasa. lagi pura-pura. Itu saja dia. Jalan. Kalau kita ikut
orang yang kita tak kenal memang kita takut bahasa dia. Tapi kalau kita ikut orang yang kenal, kita takkan takut. Ya. Biarpun orang tu baik tapi kita tak kenal dia, tak perompak, tak penyamun. Tapi kalau kita orang kenal, biarpun dia nak niat jahat kepada kita, kita tak takut. Bodoh-bodoh pun pandai juga. Neneknya bodoh. Bukan dia. Neneknya dengan Syekh Khalid Jalani sama-sama bodoh. Bukannya Abu. Baik Nanda. Apa muslihat yang disampaikan oleh nenek kita tentang cermin? Selain daripada fahaman yang tadi, ada tak lagi fahaman lain di sebaliknya? Sebab apa balik-balik dia suruh bagi tahu cermin. Bukannya handsome pun. Itulah dia bilang rupa. Waalaikumsalam Anda. Begini sajalah Anda. Ada jarak jauh ya, jangan salam. Ini kerja hospital. Oh, dia salamnya enak. Oh, salam juga. Mana boleh dia salam. Orang jauh. Oh, ini takci ni. Oh, Nanti latihan balik. tapi kena cepat-cepat pakai ni lah. Jangan begitu Nanda. Sebetulnya tidak ada gerak biarpun sakit ke demam jika tidak izin Allah. Jadi tergantung, cuma Ayahanda ajar cara kita sekarang ini untuk mengelak kepada wabak. Tapi kita tak takut kepada penyakit. Buat apa takut pada penyakit? Cuma nak mengajar supaya berhati-hati. Ya, berjalan pun kita kena jaga tangan, ya. Tapi kalau bagi saya lah, bukan kita apa. Kalau bagi saya lah. Sudah saya yakin kita ini tidak terlepas daripada kematian. Memang Jadi kita kena yakin, walaupun kau di mana, kita elak ini itu supaya saya tidak sakit atau tidak mati. Duduk rumah Kita sakit. izin pada Allah Subhanahu Wa Taala. itu Tidak ada benar. mahal. Ya, tahap itu benar. Cuma hendak ingin mengajar, ya, syariatnya kita kena jaga. Kita bukan takut mati, Ya. takut orang lain kerana kita, wabak kerana kita. Ini yang kita jaga. Tentang kita ya Okey. tak apa. Selesai dah. Kita menjaga. Ini dia kata dirilah olehmu akan solat, tunaikanlah zakat. Ya. Dia berganding dua. Lalu sampai kepada Sayyidina Abu Bakar, dia bunuh orang yang tak bayar zakat. Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Osman bertanya, Nabi tak buat pun, kenapa kau buat? Ini satu bid'ah. Dia bunuh. Tetapi Osman menghormati orang tua Sayyidina Abu Bakar kerana dia ada hujah Al-Quran. Al-Quran berganding kan, dirikan solat dan tunaikan zakat kan, bermakna dua-dua dia sama haram, sama besar, sama itu. Maka dia hukum bunuh. Sehingga habislah penghafal hadis, penghafal Quran kena bunuh. Lalu Osman sebelum terlambat dia kumpul sebelum terbunuh. Kumpul untuk Ya, dia selamat, Al-Quran. dia selamat. selamatkan Osmaniyah. Osman selamatkan. Kau tidak, habis kena bunuh. Berarti apa? Solat hablum minallah. Zakat zakat hablum minannas. Jadi kita jangan tinggal. Jangan semua Allah hablum minannas kita lupa. Keyakinan tetap kita yakin. Tetapi hablum minannas menjaga kemasyarakatan ramai. Jadi kalau aku mau bawa wabak, mana hablum minannas kita? Kita tak takut. Tapi jikalau kita ini, kita tak terlepas. Biarpun kita makrifat, Ananda Rasulullah sendiri. Ya. Tengok bawah ni. Berapa hari? Apa ya? Berapa hari dia bau di tanah? Kemana Osman Abu Bakar
Seorang lagi apa? Bakar Umar Usman. Umar. Mana pergi? Umar. Semasa kematian Rasulullah. Mana pergi? Masing-masing Semua bekerja. berebut Ya. jawatan khalifah. Ya. Sekali pun berebut jawatan khalifah, tak bolehkah datang tengok jenazah sekejap? Ya. Dulu kata sehidup semati, kan habis harta menggadai untuk Rasulullah. Jenazah Rasulullah, mak kau tak di itu, kenapa? Sedangkan Abu Bakar berapa puluh 10,000 ekor unta kan, tak boleh jalan kaki, naik unta lah, unta banyak kan. Madinah tu jauh tak dia punya, besar tak dia punya itu? Kalau lah kita kata Bandar KK lah, sebesar Bandar KK jauh ke? Sebesar Bandar Madinah, sebesar Bandar KK, sebesar Kuala Lumpur, jauh ke? Kenapa tak boleh pergi? Dan dia begitu saja. Ya, begitu saja. Norma baru. Terima kasih. Ini saja dapat ke bawah. Duduk. Daripada Kota Belud. Ada kursi lagi kan? Ni ambil kursi. Mana jauh bahasa ni. Mereka rapat-rapat, tak nak duduk belakang. Tak nak jauh-jauh anda. Semua rapat-rapat. Ke depan lagi. Kursi ke depan lagi. Anda. Jadi berbalik kepada tadi, bukan kerana hinanya Rasulullah. Allah nak cerita kepada kita bahwasanya biarpun kau Nabi, biarpun kau Rasul, biarpun kau wali, tidak ada kelebihan. Yang lebih itu Allah. Bukankah? Yang lebih itu Allah. Tengok Rasul, sepatutnya sahabat datanglah mengebumi. Tak ada nanda. Berebut jawatan. Tinggal Rasulullah. Ali pun kerana menantu je. Kalau tak menantu pun dia pun tak ada. Oh, mana kekasih Allah? Mati pun sahabat tak datang. Masya Allah. Tetapi kita pandang hikmah Allah itu apa? Nak menunjukkan kita makhluk ni tak ada apa-apa kelebihan. Jadi begitulah orang belajar makrifat. Bukan nak berjalan atas air, bukan nak terbang atas langit, bukan nak tahu mati besok, mati lusa. Kalau kita menuntut itu, memang benar kita tahu mati esok, lusa, 10 hari lagi, benar. Kalau kita belajar, Ayanda pun ada ilmu itu. Ya, rahsia itu 100 hari, 3 bulan. Tapi kalau kita belajar tinggi lagi, habis kalau tahu tak mati. Di situ pula tempatnya. Kalau tahu tak mati kah? Ya. Mati kan? Mati ya sampai masa. Dan yang kedua pula, kita dah mati dah ni. Ya. Dah bangkai dah. Kalau kita mati, berarti kita pernah hidup. Kalau Allah hidup, kita hidup, berapa? Itu maknanya, kalau kata mati, arti kita pernah hidup. Betul tak? Kita pernah hidup, baru jadi mati. Kalau Allah hidup, kita hidup, apa arti? Dua, menduakan wujud Allah. Sifat Allah apa? Syirik. Jadi kita nak mati macam mana? Tak pernah hidup. Tengok di situ. Di situ pula begini. Kalau tahu mati pun, mati juga. Pokoknya kita dah mati dah. Itu perbezaan tu. Ya, tapi kalau belajar ilmu mati, ya memang berdenyut sini, tak nampak batang hidung sekian hari. Kalau lidah gulung langit-langit, tak rasa sekian hari. Dia tu ada. Tapi tak usah belajar lah. Kita dah mati dah kan? Ya. Saya dah mati dah. Ayanda pun ada ilmu itu. 100 hari ada, 30 hari ada, seminggu ada. Tapi pesan guru, tak usah tahulah. Kau dah mati, nak mati berapa kali dia kata. Begitu. Ya. Baik. Ananda, terima kasih datang ya. Dah kedua kali kan? Baru 1 kali. Itu hari siapa bawa tu? Pertama kali. Oh iya kah? Macam sama dengan datang itu hari.
Orang Putatan. Oh, JD. Ha. Baik, terima kasih Nanda. Perkenalkan diri, kerja apa, ya, umur berapa, belajar di mana dulunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas lawaan Ayanda. Nama saya Asti bin Jamil, berasal dari kampung Sampunggur, Kota Bud. Dulu pernah sekolah juga di sekolah Pondok Ranau di Institut Pengajian Islam Marakau. Jadi, Oh, ini Pak Ustaz dah ni. pernah kerja di Jatim 12 tahun. Tapi sekarang ni sudah berpindah kerja di Angkatan Pertahanan Awam Kota Bud. Bahagian agama ko. Bukan dia bagian operasi dan bencana. Oh, bukan kagat. Bukan. Keren. Masih, Masih bertugas sekarang ya. masih lagi. Tengok Jabatan Jakim tu lagi dah anak berapa. Saya maafkan. Sudah berkeluarga, anak 7 orang, semua lelaki. Alhamdulillah. Oh. Tengok semua lelaki alhamdulillah. Itu yang ekornya tu cantik. Yang 7 tu okey dah, laki-laki okey. Alhamdulillah tu yang cantik. Apa nama anda? Kenapa anda memilih jalan makrifat? Tak cukup lagi kah sembahyang 5 waktu? Nak jadi 7 waktu? Yang 4 rakaat tu nak jadikan 2? Yang 2 nak jadikan 4 ke? Tidak. Habis kenapa nak belajar tinggi-tinggi? Cukuplah apa yang ada itu. Minta maaf semua, termasuk Ayanda. Saya. Oleh kerana saya terpaksa juga bercakap ataupun terus terang, selama ini dari saya remaja memang saya pernah berguru dengan arwah pakcik saya. Pakcik. Lebih kurang cerita tu bila saya tengok video Ayanda, lebih kurang cerita tu, tapi penceritaan tu tiada. Arwah guru bagi kamu amal sejak ni nak. Kamu amal sejak ni, oh Allah, kamu amal zikir ni, ini zikir nyawa, zikir nafas saya. Lepas tu saya amal macam biasa dari sampai sekolah menengah hingga belajar, tapi saya sembunyikan lah waktu kerja di Jatim, saya sembunyikan benda ni. Habis kadang-kadang bukan kita syariat ini kita bukan kita tolak, tapi kadang-kadang syariat ada yang tidak boleh terima benda ni. Ya. Dan satu lagi, saya pernah diuji ataupun istilah kasih sayang Allah. Saya hampir innalillah yang sebenar yang di dunia. 3 tahun saya merangkak di rumah, tidak boleh berdiri, tinggal turun ke kering. Bila azan, bila lepas asar panas macam api, naik ke Sakit apa jantung. tu anda? Allah. Jadi saya Sakit misteri, doktor tak dapat kesan. dapat sampai KK apa semua, KC semua. Tapi alhamdulillah saya belajar perubatan coba perubatan Islam dengan bantuan saya punya Tok guru kita. pakcik. Oh, Guru juga, pakcik. juga. Oh, Guru begitu. juga, merangkap pakcik juga. Alhamdulillah sedikit demi sedikit Allah bagi kesembuhan dan dapatlah berjumpa pada hari ini. Alhamdulillah. Dan tidak disangka-sangka pula, walaupun saya pernah berapa kali dipelawai oleh pakcik saya, memang teringin dari Ranau. Ayanda dengar kabar di Kota Bedut, teringin nak bersuah. Yang dengar cerita bersuah dengan orang yang membawa cerita ni. Itulah perasaan saya. Macam mana dia Ayanda boleh mengikuti satu penceritaan yang menarik, pecahan yang orang bilang saya boleh faham, dengan itu pun boleh, tapi kalau ikut adab saya jumpa guru. Terima kasih. Baik, intinya Terima kasih, Ayanda. cuba tanya satu soalan yang terbuku di hati selama ini yang belum terungkai. Tanya.
bersedia untuk soalan, Saya. berdebar juga untuk tiba-tiba dengan jumpa dengan Ayanda. Minta maaf, tapi mungkin kita boleh kongsi sama-sama Saya. Ya, boleh. Insyaallah. segala nasihat, fatwa ataupun pelajaran yang pernah saya ikuti dan yang pernah saya alami bermacam-macam dalam mimpi. Serasa macam tidak berapa puas hati lagi tanpa merujuk dengan Ayanda Guru. Sebab selama ini saya amat berminat dengan yang istilah mematikan diri. Yang mematikan diri itu bukan saja dalam solat, bukan saja dalam puasa, haji, dan sesungguhnya dalam seluruh kehidupan macam mana kita nak menguasai mati diri itu agar tidak mengekalkan untuk mewujudkan lagi yang hawa nafsu itu sendiri. Kadang-kadang hati ini Ayanda pagi, kadang-kadang begini, hari begitu. Allahu a'lam. Baik, Bu. Mai kita dengar sini, Mai. Oh, dia ceramah sana pula seorang. Itu kumpulan. Jadi. Mai ceramah sini je lah. Duduk rapat-rapat kan. Okey, dia karenakan sahabat kita tak dengar tadi, sekali lagi Ananda. Okey, saya ringkaskan. Okey, macam mana kita nak kuasai bab, maksud saya mematikan diri itu. Selalunya kita ingat dalam solat, dalam puasa ataupun dalam sedekah ataupun haji. Tapi bagaimana kita boleh menguasainya dalam seluruh kehidupan? Jadi kita buka mata lagi di awal pagi sehingga kita sebelum tidur menguasainya. Sebab hati ini kadang-kadang pagi itu macam ada pagi itu Islam, tengah hari itu dia berubah. Tapi syukur alhamdulillah, kadang-kadang ada berkata tidak bagus buat macam ni, buat macam tu. Ada peringatan, ada kemudi, ada macam berkata di dalam diri itu. Jadi maksud saya Ayanda bagaimana menguasai itu? Baik, Anda dah faham semua tentang hati kita berbolak-balik. Kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ni bukan Syafi'i Afdal. Imam Syafi'i. Memang hati kita ni umpama tangan dia kata ni. Sekejap macam ni, tengok bolak-balik kan. Itu Imam Syafi'i tu pun begitu. Apalagi kita orang biasa. Kita tak boleh nak lari daripada itu. Hati kita berbolak-balik. Dengar sini, terpengaruh. Dengar sini pula, tolak dah ini. Terpengaruh. Dengar apa lagi kalau dengar ini? Korek lubang sini. Belum ada air, pindah lagi sini. Korek lagi pergi sini. Belum ada air, korek lagi pergi sini. Asyik korek je kita ni. Kita korek nak cari air kan? Korek tak ada air. Pindah sini, pindah ni. Memang begitu adatnya kita. Jadi tak apa anda. Bolak-balik pun dia juga. Tu imam, Pak Imam, apa lagi kita ini. Tapi itu biasa. Cuma yang menjadi kelainan, mengaji ini biar kering. Mengaji ini biar putus. Mengaji biar sudah. Biar parking, biar sampai stesen. Ini yang penting. Bolak-balik biasa. Tetapi biar bulat. Bulat itu nak kena kering. Putus. Seumpamanya pertanyaan, macam mana keadaan kita nak mematikan diri? Pagi mati, tengah hari hidup. Kan? Tengah hari mati, pagi hidup.
pagi hidup, tengah hari mati, berbolak-balik. Jadi anak-anak dikasihi, cantik. Rasulullah berkata, al-mutu qabla an tamutu. Matikanlah diri kamu sebelum kamu mati. Barang siapa nak mengenal Allah, kena belajar dulu ilmu mati. Jikalau kamu tak sampai kepada ilmu mati, kamu tidak akan mengenal Allah. Pasti. Nabi bohong juga kah? Tak kan? Al-mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati, jikalau kamu nak mengenal Allah. Jadi persoalannya lagu mana nak mati? Nak mati macam mana? Apakah mati itu dengan gantung? Itu mati terus. Bukan tikam keris di dada. Bukan begitu. Apakah mati ini dengan bersunyi diri dalam bilik? Tak usah tengok, tak usah bubur dengan orang. Tidak juga begitu. Apakah mati dengan zikir? Tidak, semuanya tidak. Jadi, sehingga akan ada satu tarikat, dia gali lubang kubur, dia betul-betul tanam. Tapi, gali balik. Hidup juga, tak mati-mati pun. Jadi anak-anak dikasihi, barang siapa nak mengenal Allah, kena mengenal diri. Kena mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa kenal diri, kenal Allah. Barang siapa kenal Allah, binasalah jasad. Maksud mati tu. Nak kenal Allah, tak boleh. Ya, kita tinggal dulu mengenal Allah. Tak boleh kita mengenal Allah, melainkan kita mengenal diri. Okey. Tak boleh kita mengenal diri. Mana diri? Kita tilik, ini tubuh, ini tangan, ini anggota, ini jasad. Ini bukan diri. Kalau ini diri, dah banyak doktor Cina masuk Islam. Sedangkan doktor Melayu pun jahit tukir macam kita juga. Ini bukan diri. Jadi, kalau saya nak mengenal diri, kena apa? Mati. Bila siapa kena mati, kena diri. Bila siapa kena diri, kena Allah. Ini kena mati. Ini kena mati ni. Dah tinggal dah Allah. Dah tinggal dah. Diri kena mati. Macam nak kena mati? Kena tidur. Nak kena mati, kena tidur. Contohnya melalui mimpi. Contohnya melalui mimpi. Kita mimpi dikejar harimau. Terjun dalam sungai. Berenang. Basah tak masa kita berenang tadi? Basah. Oh, basah. Tetapi ternyata kita di pembaringan. Tak basah pun. Artinya apa ni? Apa arti tidur? Tidur sebagaimana kita mimpi. Mimpi ini ada tak kita guna kuasa kita lagi? Kita ditindih hantu kata, tolong. Sehabis suara. Bini kita sebelah pun tak dengar. Kan? Tak ada daya upaya. Jadi kita dah kenal dah mimpi ini. Ya, mimpi ini apa? Menyatakan tidur. Apa arti tidur? Tidur ni berserah diri kepada Allah 100%. Masa kita tidur, kita tahu apa? Orang nak bunuh kah? Ya, bini lari kah? Harta dalam bank kah? Ada kita tahu. Macam mimpi tadi dah. Nampak kita berenang, tapi tak ada basah pun. Tidur ni artinya apa? Berserah diri kepada Allah. Nak terbakar rumah ke kan? Kita dah kenal dah tidur, berserah diri. Dah kenal tidur, mati saudaranya tidur. Kembarnya tidur. Jikalau tidur arti berserah diri, mati artinya apa? Mati pun arti berserah diri sebab dia adik-beradik. Sama je. Jadi arti berserah diri itu seperti tidur. Apa arti tidur? Serah diri kepada Allah. Jadi, kenalah diri kita pada hari ini. Ada tak diri kita? Tangan milik siapa? Kaki milik siapa?
Semua milik siapa? Anak isteri milik siapa? Awak akhir dunia akhirat milik siapa? Ada tak lagi kita? Mati. Biarpun kita sedang kerja, kudrat siapa? Kaki siapa? Tangan siapa? Kita sedang mati tu. Biarpun kita sedang menyanyi, suara siapa? Ini dia kata al-mutu qabla atamautu, matikan diri kamu sebelum kamu mati. Jadi biarpun kita sedang memandu kereta, kita mati. Sedang makan, kita mati. Sedang berlari, kita mati. Rasulullah kata apa? Nak kenal orang mati? Kau tengok Abu Bakar. Sedangkan Abu Bakar itu naik unta. Hidup pun. Artinya apa? Mati ini berserah diri sebagaimana kita tidur kepada Allah. Kita tidur. Mana kita tahu? Jadi biarpun kita jaga, sesungguhnya kita seumpamanya tidur. Kaki kita melangkah, siapa gerak? Suara kita keluar, siapa yang keluarkan? Mata memandang, telinga mendengar, siapa? Ada tak kita? Kita nak melakukan solat, siapa gerakkan kita solat? Nak bersolat pun Allah gerakkan. Bukannya kodrak rajin kita, alim kita. Ada tak lagi kita? Jadi pergilah nak naik kelapa sawit ke, nak mancing ikan ke, tetap kita mati. Jadi mati di sini boleh tak hidup balik? Tak boleh. Dah tak ada hidup dah. Ini dia kata mati yang tak pernah hidup ni. Mati sekali dan hidup sesudah mati itu, hidup yang tak akan mati lagi. Sekarang kita mati ke hidup ni? Mati dah. Kalau kita kata kita hidup, Allah hidup, syirik kita. Jika Allah hidup, kita mati. Habis. Mati ke hidup ni? Mati. Kalau hidup, Allah hidup, syirik. Kalau tinggi lagi, kalau nak kata kita mati, kita pun akan hidup. Kalau Allah hidup, kita hidup, syirik juga. Jadi nak kata mati pun tak boleh. Tengok dia punya tingkatan melajah. Mula-mula kita kata kita Allah hidup, kita mati. Tapi kalau pergi tinggi lagi, nak kata kita mati pun tak boleh. Kalau kita kata kita mati, arti kita hidup. Kalau kita hidup, Allah hidup tak? Dua, syirik kita di situ. Jadi, apabila Allah hidup, kita tak pernah hidup. Situ lepas syirik. Kalau kata mati, syirik. Tapi kalau kita jawab kita tak pernah hidup, itu betul. Jadi kalau tak pernah hidup, boleh mati tak? Jadi selama mana pun kita tidak ada. Ada ke tidak ni? Ada ke tidak ni? Kalau ada, Allah ada, syirik. Tak ada kita. Mana kita? Semuanya Allah punya. Jadi bila semua Allah punya, itulah artinya mati sebelum mati. Apa arti mati? Sebagaimana kita tidur. Sebagaimana kita tidur, sebegitulah mati. Kita tidur, orang merompak, orang bakar rumah kita, curi kereta kita, buat lari harta kita. Ada kita tahu? Tak tahu. Bila kita dah mengenal dah, diri kita ada tidak? Tak ada. Kalau kita tak ada, siapa yang ada? Kenal lah. Pergilah ke mana pun, dia ada tu. Zahir, batin, awal, akhir, siapa? Ini ada tak lagi ni? Habis yang siapa ada? Betul tak Allah ada? Ni. La maujud bil haqi. Tak ada yang wujud melainkan Allah. Tapi tak boleh mengaku aku Allah. Kalau mengaku aku Allah, dua wujud, syirik. Itu ya. Jadi jawapan anda, kita ada tidak? Tak ada. Kalau kita tak ada, siapa ada? Baru betul. Jadi biarlah naik kelapa sawit ke, pergi ke menyangkut bawa teksi ke. Biasa. Betul lah Quran kata la maujud bil haqi. Ya. Malam ni kita kena bagi ke guru muda lah bercakapnya. Ada nama cikgu sebelah ni, nama cikgu apa ni? Kau guru Pak Imam kita lah. Macam mana? Untuk mengulu kita lah. Cikgu? Dia guru Kota Belud. Ini guru Putrajaya. Guru juga.
Ayanda tidak tahu apa benarkah ini cerita ini. Silakan. Saya pun sampai sekarang ketawa dalam hati. Dia kata tidak ada mati di kubur. Yang mati di kubur bukan orang mati, tapi orang hidup yang dikubur, bukan yang mati. Wih, ini macam mana ini? Orang hidup yang dikubur. Macam tadi lah. Ya nak dimati ke bukan orang mati. Orang mati dia tak ada mati, tak ada mati dah mati. Ya nak dimatikan ya orang hidup ni. Bahasa lain saya tuh. Ya orang hidup lah nak dikuburkan. Ya. Bukan nak kubur orang mati. Benar itu. Yang nak kita kuburkan ni orang ni yang kita hidup ni. Yang telah hidup. Nak dikuburkan itu orang hidup. Orang mati tak payah kubur dah. Mereka dah mati dah. Ya. Ya benar itu. Tapi bahasa orang dulu. Oh silap-silap jatuh bodoh pula lah. 2 kali bodoh. Jadi 2 kali bodoh. Ada pula nak kubur orang hidup. Kan bodoh tu. Tapi orang makrifat ini makin belajar makin bodoh. Makin belajar makin bodoh. Inilah. Tapi dia beri contoh. Dia cakap sebenarnya macam mana tidak dikubur orang mati. Segala orang mati pun dahulu dikubur. Dikubur. Ini orang mati tidak boleh dikubur. Orang hidup yang dikubur. Orang mati nak kubur apa? Dia dah mati. Dia nak dikuburkan orang hidup ni. Ni barakah. Cikgu bawa pusing kan ambil makanan pusing. Ini ada Rafi kita beli. Okey. Balik kepada hablum minan nas pula. Tadi hablum minallah. Aina tengok motor tu. Tapi teruk ada enjinnya, koknya, perkara. Tahu lah. Itu lain.